Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang satu kisah seram yang berlaku di sebuah stesen minyak. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Okey, kebiasaannya bila kita bercakap tentang kisah seram yang berlaku dekat stesen minyak, mesti antara stesen minyak yang pertama yang keluar dalam otak korang adalah stesen minyak Caltex di Salor, yang katanya tempat tu memang sangat seram. Pika dah dapat banyak sangat request daripada korang semua untuk menceritakan tentang kisah seram berlaku dekat Caltex Salor tu. So alang-alang sebelum Pika menceritakan tentang kisah pada malam ni, apa kata Pika buat trivia sedikit lah tentang Caltex Salor tu dulu kan, untuk ambil feel seram tu, untuk Pika ceritakan dekat korang. Untuk pengetahuan korang, kebiasaannya orang yang kena ganggu dekat Caltex Salor tu bukanlah orang setempat, bukan orang tempatan ataupun bukan orang Kelantan. Sebab kebanyakan orang Kelantan memang diorang dah tahu yang Caltex Salor tu dah lama pun ditutup. Tetapi bagi pandangan orang luar, macam pelancong ke ataupun orang yang baru saja datang ke Kelantan kan, memang kebanyakannya mudahlah untuk jadi mangsa kepada benda seram yang ada dekat Caltex Salor tu. Sebab banyak kisah mereka menceritakan tentang mereka nampak yang stesen minyak tu masih lagi beroperasi, sedangkan tempat tu dah lama tutup. Macam pandangan orang luar, mereka nampak stesen minyak tu masih beroperasi. Dan pandangan orang setempat, orang Kelantan pula, pernah juga beberapa kali diorang ni nampak ada orang berhenti macam tengah isi minyak dekat stesen minyak tu. Maksud dekat sini, orang luar nampak stesen minyak tu masih beroperasi. Dan orang Kelantan ni pula pelik tengok, kenapa orang tu pergi isi minyak dekat stesen minyak tu sedangkan stesen minyak tu dah lama tutup. Dia banyaklah kejadian macam tu kan. Sampailah ada juga kes yang mana lepas dia isi minyak kan, dia tengok bila dia keluar kan, bila dia gerak sikit dia tengok minyak tak naik-naik. Bila dia patah balik, sekali dia tengok yang stesen minyak tu dah lama macam tak beroperasi. Suram dengan lalang apa semua kan. Bila dia pergi dekat kaunter, tengok-tengok duit dia masih lagi ada dekat kaunter. Selain tu, ada juga beberapa orang yang pernah bagi tahu diorang nampak tempat tu masih beroperasi. So kadang-kadang pernah ada juga kan, diorang ni siap stop untuk menggunakan toilet ataupun mandikan anak-anak dekat kawasan tu. Sebab bagi diorang nampak macam tempat tu masih lagi open. Tapi orang Kelantan ni tengok, kenapa orang tu berhenti? Macam tu lah. Maksud dekat sini memang gangguan tu lebih kurang macam tu lah. Jadi Pika nasihatkan dekat korang kat sini kan, mana-mana yang baru saja menjejakkan kaki ke bumi Kelantan, let's say kalau korang lalu dekat laluan Salor tu ada satu Caltex kan, tak payahlah berhenti. Jangan berhenti dekat situ. Sebab takut korang ni kena scam dengan makhluk halus kat situ. So, dah habis dah trivia tentang kisah seram dekat Caltex Salor tu kan. So, sekarang kita akan masuk ke dalam kisah utama kali ini. Dan Pika rasa bila Pika baca kisah ni kan, walaupun dia tak bagi tahu nama stesen minyak tu, tetapi Pika rasa yang stesen minyak yang dia maksudkan tu pun adalah Caltex Salor. Cuba korang dengar kisah dia ni. Kisah ini sebenarnya berlaku dekat seorang lelaki. Nama dia adalah Zainal, bukan nama sebenar. Kejadian ni sebenarnya dah lama berlaku, dalam beberapa tahun lepas lah. Tetapi bila setiap kali dia sebut, dia buka je cerita tentang kawasan stesen minyak tu, terus si Zainal ni dia akan rasa meremang. Sebab dia tak pernah terlintas langsung yang mana dia ni akan menjadi salah seorang daripada orang yang berhenti, yang pada mulanya dia nampak yang stesen minyak tu meriah, tetapi sebenarnya stesen minyak tu dah lama pun ditutup. Kisah dia bermula macam ni. Si Zainal ni dia orang Melaka. Dan dia ni kahwin dengan isteri dia yang merupakan orang Kelantan. Jadi selepas berkahwin, ini dalam kejadian ni, ini merupakan kali pertama untuk dia balik ke Kelantan, ke rumah mak mertua dia. Dan kata dia, perjalanan daripada Melaka ke Kelantan tu mengambil masa lebih kurang 10 jam. Jadi pada hari tu, dia dengan isteri dia pun bertolaklah daripada Melaka balik ke rumah mak mertua dia dekat Kelantan ni kan. Masa sepanjang perjalanan tu okey lagi tau. Sampailah dia kata yang dia masuk dekat kawasan Kelantan ni,
dalam lebih kurang lepas waktu isyak macam tu. So disebabkan oleh ialah kan perjalanan tu agak lama lah 10 jam. Jadi bagi orang yang tak biasa drive lama macam tu sekali, of course dia akan rasa sangat penat, rasa macam mengantuk kan. Jadi disebabkan oleh dia ni bimbang yang dia ni mungkin akan jadi sangat penat, sangat mengantuk. So si Zainal ni dengan isteri dia pun decide untuk berhenti dekat satu stesen minyak ni. Kata dia dengan isteri dia ni berhenti dekat situ sebab dia ni nak macam rehat kejap dan pada masa yang sama juga alang-alang tu dia nak terus solat. Pada mulanya si Zainal ni dengan isteri dia nampak daripada jauh kan. Stesen minyak tu sangat meriah. Ramai sangat orang yang macam nak isi minyak. Lepas tu dekat dalam pula kan biasanya dekat stesen minyak dekat bahagian dalam kan ada orang jual macam roti, air apa semua tu kan. Dia nampaklah dekat bahagian dalam pun ada ramai orang yang tengah duk membeli barang. Beli-beli makanan macam tu. So masa tu dia macam tak kisahlah, dia bukan nak isi minyak pun sebab dia cuma nak berhenti kejap je dekat stesen minyak tu untuk take 5 dan lagi satu untuk dia ni solat. Tetapi kebetulan pula pada masa tu isteri dia ni uzur. So si Zainal ni pun turunlah sorang-sorang menuju ke surau tu. Dan isteri dia pula duduk kejap dekat dalam kereta. Masa tu dia nampak yang stesen minyak tu macam meriah kan. Macam kita normal lah kalau bila kita tengok satu tempat tu macam meriah, kita tak ada rasa takut sangat kan. Berbanding dengan kalau kita tengok tempat tu suram, macam takut juga kan nak pergi surau solat sorang-sorang kan. So masa tu dia pun berjalan lah sorang-sorang pergi dekat surau dekat stesen minyak tu lah. Masa tu dia tengok dekat dalam surau tu dia tidak keseorangan tau. Sebab bila dia sampai je dia nampak ada 2 orang tengah duk ambil wuduk. Seorang ni pakcik laki dan lagi seorang pula anak dia. Masa tu pakcik dengan anak dia tengah ambil wuduk kan. Lepas pada tu pakcik ni tiba-tiba menyapa si Zainal ni. Lepas tu pakcik tu tanya Zainal ni boleh mengimamkan solat ke tak? Pada mulanya si Zainal ni rasa macam tak berapa nak yakin sangat tau. Sebab sebelum ni dia tak pernah lagi mengimamkan mana-mana individu selain daripada isteri dengan keluarga dia. So mula-mula dia rasa macam yakin tak yakin macam tu lah kan untuk jadi imam ni. Tapi disebabkan oleh dia nampak pakcik tu macam bersungguh-sungguh untuk dia ni, untuk si Zainal ni jadi imam. Jadi Zainal ni pun setujulah untuk jadi imam kepada pakcik dan anak dia tu. Selepas tu si Zainal ni pun solat lah kan. Dan masa dia tengah duk khusyuk solat tu, sekali dia dikejutkan dengan satu bunyi yang sangat kuat. Iaitu bunyi ketukan pintu dekat surau tu. Tetapi masa tu dia meneruskan sahajalah solat dia tu. Dan akhirnya bila dia selesai je memberi salam, bila dia tengok, dia toleh ke belakang, dia agak terkejut jugalah sebab dia tengok pakcik dengan anak dia tu tadi tak ada dekat belakang dia. Sedangkan tadi pakcik tu macam bersungguh now kan nak si Zainal ni mengimamkan dia orang. Tapi bila si Zainal ni toleh ke belakang, pakcik dengan anak dia tu dua-dua tak ada. Macam agak pelik lah dekat situ kan sebab masa mana pula pakcik dengan anak dia tu keluar daripada surau tu. Jadi masa ni si Zainal ni dia macam husnuzon je lah kan. Dia kata mungkin pakcik dengan anak dia tu tergesa-gesa sangat kot. Mungkin masa lepas bagi salam tu terus belah ke, Zainal tak perasan ke. Macam tu lah lebih kurang. Kemudian kan tadi masa tengah solat, si Zainal ni kan dengar ada orang ketuk pintu surau tu dengan kuat. Jadi masa ni Zainal ni pun terus bangun. Lepas tu dia pun berjalanlah pergi dekat pintu surau tu. Bila dia buka je pintu surau tu, dia sangat terkejut sebab depan dia sekarang ada 3 orang polis tengah berada di luar surau. Apa yang membuatkan si Zainal ni lagi terkejut adalah bila polis tu semua tanya Zainal apa benda yang dia buat dekat surau tu kan malam-malam macam ni. Kemudian Zainal ni sebab yelah kan dia macam blur gitu, tak tahu apa yang berlaku, kenapa pula polis ni tiba-tiba tanya dia semua kan. Jadi dia pun jawab je lah, tadi dia solat dekat sini bersama dengan seorang pakcik ni dengan lagi seorang anak dia. Jadi bila Zainal ni bagi tahu je benda macam tu dekat polis kan, dia cakap dia solat dengan lagi 2 orang, tiba-tiba air muka polis tu semua berubah tau. Lepas tu yang mengejutkan lagi, polis tu semua bagi tahu Zainal ni untuk segera meninggalkan tempat tu sebab sebenarnya tempat tu dah lama ditutup. Masa ni Zainal ni memang terkejut gila lah kan bila polis tu kata tempat tu dah ditutup. Sedangkan masa dia sampai dengan wife dia tadi, dia nampak tempat tu meriah kan. So masa ni dia terus berlari pergi mendapatkan isteri dia dekat kereta dia tu kan. Masa dia duduk berlari pergi ke kereta dia tu, masa ni dia toleh lah tengok kawasan sekeliling stesen minyak tu dan alangkah terkejutnya dia
Sebab bila dia toleh je kan, dia nampak yang sebenarnya kawasan stesen minyak tu sangat-sangat suram dan memang dah lama pun terbiar dengan lalang, dengan semak samun semua. Jadi masa tu dia pun terus laju-laju masuk je kat dalam kereta kan. Lepas tu dia pun terus memecut laju pergi ke rumah mak mertua dia. Dan sepanjang perjalanan tu, dia orang duk bercerita lah kan dekat dalam kereta ni. Dia bagi tahu lah kot dekat wife dia apa yang berlaku semua kan. Dan wife dia ni pun buka cerita juga. Kata isteri si Zainal ni, masa si Zainal tu pergi ke surau untuk solat tu kan, isteri dia ni macam kepenatan tau. Jadi isteri dia ni pun macam malam-malam tunggu suami dia solat. Dia ni nak macam melelapkan mata kejap lah nak tidur kan. Dan selepas tu dalam tidur tu, dia mendapat satu mimpi yang sangat aneh. Sebelum akhirnya, dia dikejutkan oleh bunyi ketukan dekat tingkap. Bila dia buka mata, tengok-tengok polis 3 orang tu tadi. Kata isteri Zainal ni lagi, sebenarnya dia pun turut mendapat amaran yang sama daripada polis tu semua. Sebab polis tu kata tempat tu sebenarnya dah lama ditutup dan diharapkan agar mereka ni segera meninggalkan stesen minyak tu. Dan bila isteri Zainal ni tengok dekat belakang semua kan, masa ni memang dia nampak lah yang stesen minyak tu sebenarnya memang dah pun lama terbiar. Entah macam mana dia orang boleh nampak tadi ramai orang kan macam meriah dekat situ. Dan lagi menyeramkan masa ni kan, isteri Zainal ni turut nampak sebenarnya dekat dalam stesen minyak tu ada satu kelibat macam juruwang tau yang tengah memandang tepat dekat isteri Zainal ni. Maksud dia kat sini makhluk tu dah tahu yang si isteri Zainal ni tahu tempat tu sebenarnya dah lama ditinggalkan, dah lama tutup. Dan tak lama kemudian, Alhamdulillah lah, sebab lepas tu dia nampak lah Zainal ni datang ke kereta, lepas tu memandu kereta terus balik ke rumah isteri dia kan, rumah mak mertua dia tu. Masa ni bila dia orang buka cerita dekat mak mertua dia, family, wife dia apa semua, barulah dia orang ni tahu tentang kisah seram dekat kawasan stesen minyak tu. Sebab kata mak mertua dia ni, sebenarnya memang kawasan tu dah lama ditutup dan memang banyak kali jugalah, memang kerap sangat kejadian yang mana orang kata nampak macam masih beroperasi, nampak macam meriah. Biasanya orang-orang luar lah yang kena benda ni, ataupun mungkin orang-orang Kelantan yang jarang-jarang balik, yang tak tahu tempat tu sebenarnya dah lama tak ada, macam tu. So, pendapat korang selepas Pika ceritakan kisah ni, korang rasakan yang kisah seram di stesen minyak yang diceritakan oleh Zainal ni sebenarnya stesen minyak Caltex Salor ke ataupun stesen minyak lain dekat Kelantan? Mungkin ada lagi tempat lain yang tak berapa nak viral ke. Mungkinlah korang dekat sini boleh kongsikan dekat Pika di komen di bawah. So, apapun itu sajalah video Pika untuk kali ini. Pika nak ucapkan terima kasih kepada korang semua yang sudi untuk klik pada video ni, dan juga terima kasih lagi sekali kepada yang sudi untuk subscribe dekat Pika Storyteller Channel. So seperti biasa, pada yang belum lagi subscribe, bolehlah terus tekan butang subscribe di bawah, like dan juga share, dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. So itu saja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So see you soon. Bye.